ini kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah dan kita akan teruskan dengan bacaan doa ini. Okey. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Okay, nak start kena dulu ke? Okay, so semua ni dia dah kenal lah. So itu I think that one is Pasha's teacher and the cousin. Okay, that one is Pasha friend's mother. This is my parent, one of the parent auntie, my colleague, and this is my friend. Aku takut nanti semua orang dia tak kenal kan? Tak apa, nanti kita kenal lah along the way. Jadi, okay, baik, hari ini insyaAllah kita akan mulakan akhirnya kita masuk surah yang baru. Okay, surah Al-Qadar. Kenapa surah Al-Qadar? Sebab tidak lama lagi kita sekarang dah berada dalam bulan Rajab. So lagi 2 bulan insyaAllah, sebulan setengah saja lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kenapa surah Al-Qadar? Sebab Al-Qadar ni seperti mana tahu, ia merupakan surah, satu-satunya surah yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Pernah dengarkan Lailatul Qadar? Dan ia berlaku pada bulan Ramadan. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada Ramadan tahun ini, kita dapat faham lagi, kita dapat hayati lagi makna Ramadan yang sebenar. Okey, walaupun Ramadan walaupun Lailatul Qadar ni berlaku di akhir-akhir Ramadan, tetapi orang kata takkanlah terus kalau sekarang buat biasa-biasa terlalu jam ni kan, tak. Sebenarnya masa Ramadan ni orang kata nak masuk Ramadan kita kena prepare sebenarnya, prepare fizikal kita, prepare kan Ramadan kita kena puasa 1 bulan lah. Jadi nak puasa pun kita nak prepare, kita nak prepare body kita nak kena prepare fitness kita dan sebagainya. Okey, jadi insyaAllah hari ni kita tengoklah, saya plan nak habiskan hari ni kalau boleh, kalau tak boleh kita mengambil masa 2 minggu. Okey, mana 2 session. Okey, baik, surah Al-Qadar ini adalah salah satu surah yang sangat pendek dan ianya berada di dalam juz yang ke-30. Okey, Al-Quran ada 30 juz dan yang terakhir sekali dipanggil juz Ammah. Okey, dalam juz Ammah ada surah Al-Qadar ini. Okey, surah Al-Qadar ini surah yang ke-97 out of 140. Okey, dan ianya juga merupakan surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Siapa ingat? Surah, buat sikit lah, Syed. Surah yang diturunkan di Mekah. Ada berapa tempat wahyu diturunkan? Ada berapa tempat? 2 je, Mekah dengan Madinah. Okey. Jadi surah Al-Qadar ini menyatakan kedudukan Al-Quran serta ketinggian dan kemuliaannya. Okey, poin yang nombor 2 ni. Okey, jadi maknanya surah apa? Dalam surah ini Allah mengangkat darjah Al-Quran itu sendiri. Macam mana nanti kita tengok. Okey, dan poin yang ketiga, pengenalan surah Al-Qadar ini, keistimewaan Lailatul Qadar supaya kita dapat raih manfaat. So ini adalah yang pertama, ini hanya info saja. 2 inilah poin yang kita nak highlight dalam tadabbur surah Al-Qadar ini. Jelas? Okey, kita tengok ayat yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey, inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, fi, di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kalau saya cari juga tau makna Melayu. Kalau orang putih dia night of power, dia night of victory. Yang Melayu semua Lailatul Qadar.
Okey, tapi kita akan zoom in juga apa maksud Lailatul Lailah tu makna malam. Okey, Al-Qadar ni ada artinya juga. Okey, kalau Melayu kita panggil malam qadar, malam puasa, kita sedap bunyi lah. Tetap Lailatul Qadar je yang sedap bunyi. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey, inna. Apa maksud inna? Sesungguhnya kami. Okey, inna. Sesungguhnya kami. Dan sebenarnya pecahannya na. Okey, so ada yang macam ini. Ini sesungguhnya na ni kami. Okey, na ni kami. Kenapa? Okey. Anzalnahu telah menurunkan. Orang serasa kami ni balik kepada siapa? Kepada Allah. Okey. Confused tak? Tak confused. Na ni bermaksud kami, tapi Allah gunakan kata ganti nama kami. Kenapa? Okey, kenapa? Dalam Al-Quran banyak macam itu. Saya dah share belum kenapa Allah gunakan kata ganti nama kami? Belum kan? Tak nak? Tak nak. Okey. Dalam Al-Quran banyak yang Allah gunakan ganti kata nama ni. Allah gelarkan diri dia sebagai kami. Okey. Kalau menurut bahasa Arab, ini merupakan so-called macam official pronoun untuk Allah. Okey, untuk Allah. Allah gunakan dua kata nama. Satu na, lagi satu kira kami, kan, kami ataupun aku. Okey, aku logiklah satu orang kan. Kalau kami dia nampak macam ramai kan, tapi kalau kita lihat, ianya memang bahasa Arab memang macam itu. Bila Allah gunakan na, bila Allah gelarkan dirinya kami, dia menunjukkan yang Allah sedang menurunkan rahmat. Allah sedang menurunkan keagungannya. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Itu bila Allah gunakan katakan nama Nami, kami. Tapi kalau Allah gunakan aku, dia bila tahu bila Allah sedang marah ataupun Allah sedang berasa kasihan terhadap hamba-Nya. Faham tak? Allah sedang marah ataupun Allah sedang memberi memberi rahmah kepada hamba-hambanya. Itu baru Allah gunakan perkataan aku. So, kalau kita lihat kat sini, waktu Nabi terima wahyu, bila Nabi sedang menyebarkan wahyu pun tak ada satu pun orang argue berkenaan dengan perkataan kami. Sebab itu memang bahasa Arab. Orang Arab kan? Jadi mereka lebih faham berkenaan dengan penggunaan Arab. Dan kalau kita faham juga, Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi. Mukjizat tahu apa? Mukjizat ni so-called macam Nabi punya magic lah. Mukjizat apa ni? Mukjizat keistimewaan yang diberikan kepada Nabi. Kalau kita lihat contoh yang terang macam Nabi Musa. Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa? Siapa tahu? Mukjizat Nabi Musa ni, Nabi Musa diberikan, pernah dengar tak kisah Nabi Musa? Nabi Musa diberikan tongkat. Nah, mana tongkat tu bila dia yang pertama boleh tukar jadi ular. Yang kedua, Nabi Musa boleh belah lautan kan dengan tongkat. So itu mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Sulaiman. Pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Boleh bertutur dengan haiwan. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar ni, setiap Nabi ada banyak mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar ni adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran ni tak ada benda macam magic macam Nabi-Nabi yang dahulu? Kerana pada zaman ini memang orang kata tengah trend, tengah viral puisi. Ataupun orang kata puisi lah, syair dalam bahasa Arab. So orang Arab ketika itu, kalau siapa yang dapat datangkan syair-syair ataupun puitis-puitis yang orang kata hebat, dia akan disanjung. Dia akan disanjung tinggi. Jadi sebab itu mukjizat terbesar Nabi pada ketika itu adalah Al-Quran. Kerana diorang ni tak percaya pada Nabi tau, tapi diorang suka dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran, seperti kita tahu, itu adalah kata-kata daripada Allah. Tak ada satu manusia pun kata-katanya boleh menandingi kata-kata daripada Allah. Jadi bila diorang tahu Nabi ini seorang yang tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Jadi macam tak mungkin Nabi boleh keluarkan kata-kata yang sebegini. Dan kalau seseorang yang keluarkan ini tak akan dapat perfect macam ini. Jadi diorang ni antaranya banyak yang tak beriman, banyak yang tak
yang konon-konon di siang hari mereka akan menentang Nabi, tapi di malam hari mereka akan sembunyi-sembunyi nak dengar. Sebab betapa cantiknya penyusunan, betapa orang kata deranglah Al-Quran ni. Menurut mereka lah ni yang tengah orang kata tengah suka sangat dengan puisi-puisi Arab ni. Okey. Jadi itu dari sudut kategori nama nam kan. Jadi jelas Okey. Jadi dekat sini Allah cakap inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Al-Quran. Okey, anzalnahu. Now, Anzala ni turun. Na ni again apa? Kami. Hu ni nya. Okey, dalam particularly dalam ayat ini Allah tak cakap inna anzalna al-Quran. Allah tak cakap kami telah menurunkan Al-Quran. Tapi Allah pakaikan ganti je. Hu. Lalu macam mana kita tahu hu ni balik kepada Al-Quran? Macam mana tahu? Sebab ketika ini kan saya cakap tengah trend kan, tengah trend puisi-puisi ni. So memang Nabi memang tengah bawakan wahyu-wahyu yang ada, dan mereka ini memang sedang menentang Nabi ketika itu. Nak kata tingginya darjat Al-Quran itu sendiri, tak payah sebut pun Al-Quran, cakap kita macam dah cakap pakai kata minyak ni je pun orang semua dah tahu yang Nabi tengah cakap Al-Quran, walaupun bukan orang yang beriman. Bila cakap Iskan kan, itu tak tahu apa, tak tahu kan, tapi semua dah tahu itu merujuk kepada apa. Sebab memang Al-Quran ini dah memang diterapkan di dalam hati-hati orang ketika itu, walaupun kepada bukan yang beriman. Sebab memang Al-Quran memang tengah trend nombor satu lah, tengah trending nombor satu kedekat masyarakat Quraisy ketika itu. Jadi tak perlu pun sebut Al-Quran, semua orang dah tahu hu ini balik kepada Al-Quran. Okey. Lalu Allah cakap apa? Fi, di dalam Allah turunkan, kami telah turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam yang penuh kuasa, yang penuh istimewa. Qadar ini ada 4 maksud. Okey, qadar ini ada 4 maksudnya. Okey. Qadar yang pertama membawa maksud. Ya, Al-Qadar Laila sebut malam lah, tahu kan malam. Okey, Al-Qadar ini membawa 4 maksud. Yang pertama adalah kadar. Okey, kadar. Tahu kadar apa? Tahu tak kadar apa? Apa kadar di English? Hello, kan? Okey, kadar ini apa yang saya boleh terangkan adalah ianya merupakan kadar ataupun rezeki yang telah ditentukan. Okey, so maknanya apa? Kadar ini saya bagi sikit. Kadar mana nombor 1? Kadar Allah menentukan bahagian apa yang manusia akan dapat pada tahun itu kalau kira semua rezeki kita ini telah ditentukan oleh Allah. Dekat mana? Dekat satu tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Okey, tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Okey, tempat ini Lauh Mahfuz ni apa? Tempat tersimpan segala rahsia dunia. Semua berkenaan dengan kita ini tersimpan di Lauh Mahfuz. Bila kita dilahirkan, bila kita meninggal, siapa jodoh kita, bila kita berkahwin, semua rahsia-rahsia ini dah ada lah di Lauh Mahfuz. Okay, the secret of the world orang cakap dalam Lauh Mahfuz ini. Okay, jadi qadar ini bermaksud yang mana pada malam itu sendiri Allah akan tentukan, Allah akan berikan rezeki-rezeki yang telah ditentukan. Okey, itu perkataan makna yang pertama. Qadar bermaksud kadar ataupun kadar rezeki kita lah yang ditentukan.
Yang kedua bermaksud kemuliaan. Okey, kemuliaan. Kemuliaan, jadi kita tahulah malam ini penuh dengan kemuliaan kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan. Okey, Al-Quran diturunkan. So kalau kita lihat persoalannya di sini kan. Okey, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu begitu istimewa kerana penurunan Al-Quran. Persoalannya adalah, adakah malam itu istimewa kerana Allah turunkan Al-Quran, ataupun malam itu memang istimewa sebelum Allah turunkan Al-Quran? Rasa-rasanya apa? Tengah je, tak ada betul, tak ada yang salah. Memang dah istimewa. Okay, siapa yang cakap, oh tak, sebenarnya malam tu memang dah special dah? Tak ada betul tak salah, tak kira kan. Lagi semua kita mata kat tangan je. Okay, ataupun siapa yang cakap, dah rasa dah malam istimewa sebab Quran? Okay. Itu yang saya faham selama ini juga. Malam itu sebab kita tahu surah ni popular. Surah ni memang akan dibacakan pada setiap bulan Ramadan, 15 hari terakhir pada solat tarawih. Okay? Jadi kita faham selama ni Lailatul Qadar ni sebenarnya dia istimewa kerana Al-Quran diturunkan pada malam itu. Tapi sebenarnya jawapannya ada dekat surah lain. Dekat dalam surah Ad-Dukhan, Allah sebut Allah telah menurunkannya, saya lagi, inna anzalnahu fi lailatin barakah, di dalam pada malam yang berkat, pada malam yang diberkati. Jadi daripada ayat itu kita dapat faham sebenarnya memang Allah pilih particularly malam itu kerana malam itu memang istimewa. Malam itu memang malam yang diberkati. Lalu Allah pilih untuk turunkan Al-Quran, jadi malam itu lagi special. Sebab dia dah first lah, kira ada satu keberkatan, bila Quran diturunkan, di berdouble keberkatan yang ada pada malam tersebut. Okey, satu malam itu begitu mulia kerana dah memang asalnya mulia, tapi diturunkan Quran dia bertambah mulia. Okey. Yang ketiga bermaksud qadar ini, al-qadar ini bermaksud penghargaan. Penghargaan apa ni? So Allah dah cakap malam ini begitu mulia dan sebagainya. Hatta dalam nanti bila kita baca, kita nampak betapa mulianya malam ini. Seolah-olah dia punya pahala yang diberi itu sebanyak 1000 bulan, seolah-olah. Okey. Kenapa? Sebab Allah nak menghargai hamba-hambanya yang bertungkus lumus dan berusaha sebaiknya untuk lakukan amal ibadah pada malam tersebut. Jadi Allah menghargai, tunjukkan penghargaan kepada hamba-hambanya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, saya tahu dia punya English congested. Dia macam sesak. Apa yang sesak sebenarnya? Apa tiba-tiba dan kadar kemuliaan Allah jadi sesak? Kerana nanti kita baca juga dalam ayat dalam surah Al-Qadar ini, sesak dengan apa? Sesak dengan para malaikat. Para malaikat ini semua waktu arah untuk turun ke bumi ni, sampai bumi ni kira macam kita tak nampak lah, tapi malaikat ni macam bersesak-sesak dekat bumi, dekat muka bumi ni. Sebab itu malam itu penuh dengan keberkatan. Sebab semua malaikat semua kat bawah. Untuk apa? Nanti kita baca kenapa malaikat semua dekat bumi waktu itu. Okey, so empat ini bermakna Al-Qadar, dan keempat-empat ni sesuai digunakan untuk explain Al-Qadar itu. Kadang-kadang kita kalau macam ada satu perkataan ada banyak makna, tapi boleh digunakan macam satu tu je kan. Tapi ini empat-empat boleh digunakan sebab dia memang sesuai sangat dengan arti Lailatul Qadar itu sendiri. Okey? Jadi kalau kita tengok dekat sini poin yang ada, yang pertama, Allah telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu semua jelas. Dan Allah pilih malam yang penuh barakah. Saya dah share macam mana kita tahu dalam surah Ad-Dukhan ayat yang pertama. Dan Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam ini. Okay. Al-Quran, pernah dengar nuzul Quran tak? Pernah dengar tak? Okay, saya tulis nuzul Quran. Siapa tahu nuzul Quran ni apa? Nuzul ini maksudnya penurunan. Penurunan Al-Quran. Bila nuzul Quran? Siapa tahu? 17
Ramadan. Saya nak dapat jawapan ni lama betul. So, saya selalu fikir, kita tahu nuzul Quran bila, tapi kenapa kita tak tahu Lailatul Qadar bila? Betul tak? Sebab nuzul Quran ni maksudnya penurunan Al-Quran. Bila penurunan Al-Quran, kita tahu lah kan Nabi terima wahyu kan. Tapi kenapa Lailatul Qadar bukan 17 Ramadan juga? Sebab Allah cakap Allah turunkan Al-Quran pada malam, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kan. Tapi kenapa? Yang ni date kita tahu, tapi sebenarnya Lailatul Qadar kita tak tahu. Kenapa? Kerana ini rahsia Allah. Kenapa? Rahsia Allah betul. Kerana Al-Quran ini, saya cakap tadi kan, disimpan di mana? Asalnya sekali disimpan di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz dia turun ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat dia Baitul bolehlah langit dunia. Okey, langit dunia. Okey, ini sejarah penurunan Al-Quran. Okey, kepada Jibril lalu kepada Nabi. Okey, Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini yang rahsia Allah. Inilah yang kita panggil sebagai malam ini yang tak ada orang tahu ni. Inilah dia Lailatul Qadar. Daripada Lauh Mahfuz, tempat secret dunia tu, Allah turunkan ke langit dunia ni sekaligus. Semua. Jangan tanya dalam bentuk apa, tak ada orang tahu. Okey, sebab bila sampai pada Nabi, jangan salah faham, sampai pada Nabi tu bukan Al-Quran yang kita nampak sekarang ni. Bila Allah sampai kepada Nabi, tak ada tulis-tulis semua, tak ada. Okey? So Allah turunkan sekelepuk dekat langit dunia. Daripada langit dunia ni Allah turunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril selama berapa tahun? Kita dah belajar selama berapa tahun? 23 tahun. Okey. Satu lagi soalan, macam mana kita tahu dalam ayat ini yang Allah turunkan bukan dekat Jibril, bukan tak sama dengan nuzul Quran tadi tu? Sebab inilah perkataan Arab. Perkataan Arab ni dia sangat detail, sangat tepat dengan apa yang Allah nak sampaikan. Perkataan anzala. Okey, anzala ini maksudnya turun kan? Maknanya kalau Allah gunakan perkataan anzala, maknanya turun sekali je. Dia turun sekali je. Benda itu selama kehidupan hayat ini sekali je diturun. Kalau berkali-kali turun, Allah akan gunakan perkataan tanazzala. Ini Arab lah. Tanazzala maknanya turun juga. Tapi dia punya karakteristik of penurunan tu berkali-kali. Nanti kejap lagi ada tanazzala dalam kita belajar. Okey. So tak mungkinlah daripada langit dunia ke Nabi ini yang Allah cakap pasal Lailatul Qadar, sebab ini turun berkali-kali, betul tak? Berkali-kali selama 23 tahun. 23 tahun ni berapa tahun dekat Mekah? Dekat Mekah 13 tahun. Dekat Madinah 10 tahun. Okey, berkali-kali Jibril sampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi tak mungkinlah itu yang dikatakan Lailatul Qadar. Sebab Allah cakap Allah turunkan sekali je Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu adalah rahsia Allah, tak ada orang tahu. Itulah penurunan yang sekali daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. So ini sejarah penurunan Al-Quran. Jelas? Ada soalan? Baitul Izzah tu kat mana? Baitul Izzah tu dekat langit dunia. Di mana saya tak tahu. Dia satu tempat yang dia kira macam perantaraan antara dunia dengan alam yang lain. Maksudnya 63 tahun tu macam mana? 23 tahun ni, okey. First wahyu yang diturunkan siapa tahu? First wahyu yang diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama daripada surah Alaq. Itu first kali. Itu je yang Allah bagi dekat Jibril suruh sampai kepada Nabi. Okey, lepas tu tak lama nanti Allah akan hantar Jibril untuk sampaikan lagi ayat yang seterusnya.
Dia tak semestinya ayat dalam surah Alaq juga, ada boleh jadi ayat yang lain. Memang ayat lain pun yang next time turun tu. Okey. Selama 23 tahun penurunan Al-Quran ini kadang-kadang bergantung kepada cerita ataupun bukan cerita, maksudnya masalah yang sedang berlaku pada ketika itu. Nanti Nabi tak ada jawapan kan? Nabi tunggu Allah turunkan wahyu. Dan cara penerimaan wahyu ni pun berbeza. Dia tak semestinya Jibril datang kepada Nabi every time saya, no. Dia ada banyak cara. Okey? Jadi ayat turun one by one, bukan satu Quran turun. Bukan. Dia bukan one by one lah, dia depends. Macam wahyu yang pertama 5 ayat turun. The next dia tak semua yang turun satu surah sekaligus. Surah yang pertama turun sekaligus adalah surah Al-Fatihah yang kita belajar hari itu. Surah Al-Fatihah, surah yang pertama diturunkan secara lengkap. Faham tak? Macam surah Alaq yang first wahyu tadi, surah Alaq dia ada tak selesa 19 ayat tapi turun 5 je. Yang lebihnya turun the next time-nya. Bergantung kepada keadaan dan ketika waktu tersebut. Itu yang selama 23 tahun? Ya, itu yang selama 23 tahun. Terus tercipta Al-Quran. Zaman Nabi, para sahabat banyak tulis macam, sebab Nabi tak tulis kan, Nabi cakap. So sahabat akan tulis dekat daun-daun, dekat ni. And mereka pada ketika itu tidak dibenarkan untuk bukukan pun. Tak dibenarkan. Pembukuan Al-Quran bermula pada khalifah yang kedua waktu Umar dan waktu akhir hayat Sayyidina Umar. Okey, Umar adalah khalifah. Lepas Nabi wafat, yang menjadi leader yang ganti Nabi kita panggil sebagai Khulafa Rasyidun. Okey, khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pun tak ada pembukuan Al-Quran. Lepas tu Khalifah Umar. Khalifah Umar ni orang dah mula start untuk request untuk bukukan Al-Quran. Kerana apa? Kerana mereka ingin pergi berperang. So sahabat-sahabat ni pergi berperang, ada yang banyak mati syahid. Lalu takut-takut Al-Quran ini tak ada dekat. Nanti kalau semua sahabat dah meninggal, macam mana dengan Al-Quran kalau tak ada orang hafal? Sebab para sahabat ni semua mereka hafal Al-Quran. Okey? Lalu bila dekat zaman Umar dah mula start, seterusnya zaman Khalifah Uthman, itu yang baru start pembukuan. Itu pun kira macam apa tau? Satu kopi je. Satu kopi, lepas tu nanti dia ada buat penyelesaian kopi untuk bagi kepada raja. So jadi dia tak meluas. Dia tak macam yang kita ada sekarang Al-Quran ni kan. In fact yang kita ada ni pun tak sama. Tak sama dengan yang dulu. Okey? Sebab dulu Arab dia bukan macam kita ada 2 dot ke atas. Ini semua kira modernize punya Arab. Kalau Arab dulu tak ada tu semua. Kita kalau tengok, saya tengok pun saya tak boleh baca. Tak tahu ini huruf apa. Sebab memang penulisan Arab pada ketika itu tidak seperti sekarang. So nanti lama-lama baru banyak buku. Pernah dengar tak Quran Rasam Osmani? Itulah Khalifah Uthman. So Khalifah Uthman ni yang buatkan penulisan dia sebegitu sebab bahasa Arab ni pun dia banyak dialek juga. Macam bahasa Malaysia kan, dia kan ada dialek Kelantan lah, Kedah lah, Arab pun banyak. Sebab tu dalam bacaan Al-Quran itu sendiri sebenarnya banyak kiraat. Kiraat tu cara bacaan. Yang kita baca sekarang ni kiraat, namanya kiraat Hafiz. Okey, yang kita baca sekarang. Okey, yang biasalah. Tapi kadang-kadang kalau kita ni jenis yang travel pergi negara-negara yang Islam yang lain kat Timur Tengah lah ni, kita akan dengar bacaan-bacaan yang macam pelik sikit lah. Macam pelik sikit. Tapi itu betul. Cuma kita yang tak tahu. Dia ada banyak lah kira-kira lain sebab dia ada banyak dialek. Salah ke? Tak salah. Okey, tak salah. Okey, so selama 23 tahun, 13 tahun yang pertama, semua itu dipanggil surah-surah Makkiyah. Okey, surah-surah Makkiyah. Maknanya surah-surah ini diturunkan di Mekah. Walaupun dia tak turun komplit as one surah, tapi dia akan komplit waktu Nabi kat Mekah juga. So bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, surah-surah yang lain semua dipanggil surah Madaniyah. Dia tak surah itu akan komplit sebelum Nabi berhijrah. Dia tak ada macam macam surah yang ni 10 ayat pertama dekat Mekah, 5 ayat terakhir dekat Madinah. Tak, dia tak macam itu. Sebelum Nabi berhijrah, surah-surah yang ada ni semua dah komplit.
Yakin? Boleh? Ada soalan lain? Okay. As we go on, kalau nak tanya je, okay? Okay, so ini berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Banyak lagi lah sebenarnya kalau cerita pasal penurunan Al-Quran ni. Okay. Lalu kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah cakap apa? Allah cakap, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dia baca surah Allah cakap kan, kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kamu tahu tak apa Lailatul Qadar? Macam itulah contoh. Allah tanya, kamu tahu tak macam mana nak dapat Lailatul Qadar tu? Kamu tahu tak Lailatul Qadar tu apa? Jadi Allah ulang lagi perkataan Lailatul Qadar itu. In fact dalam surah ini sahaja Allah sebut Lailatul Qadar 3 kali. Nak cerita macam mana tingginya, macam mana mulianya darjat Lailatul Qadar itu sendiri. Kerana 3 kali disebut di dalam surah yang sama, dan surah ini sangat pendek tapi 3 kali disebut, dan Allah khaskan, Allah khususkan satu surah untuk cerita pasal Lailatul Qadar. Maknanya Lailatul Qadar itu begitu istimewa sebab malam, masalahnya dia bukan satu hari tau, dia bukan 24 jam pun. Dia malam sahaja. Malam berapa jam? Berapa jam menggagak? 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 11 jam. 11, 10, 11, 12 jam. Itu sahaja. Waktu tersebut sahaja Allah jadikan di satu surah. So nak cerita betapa mulianya Lailatul Qadar ini sendiri. Lailatul Qadar ini dirahsiakan supaya hamba-Nya terus beribadah. Kenapa Allah tak reveal Lailatul Qadar itu? Jom kita discuss, share sikit. Kenapa awak rasa, kan kalau Allah bilang Lailatul Qadar tu bila kan senang, so kita boleh fokus. Tapi kenapa Allah rahsiakan, Allah cuma bilang 10 malam terakhir aja? Kenapa agak-agak? Kau tak orang buat satu malam. Kalau tak orang buat satu malam je lagi, semua setuju. Dah tak ada jawapan lagi. Kenapa agak-agak? Jelas, kita Untuk sentiasa beribadah padanya. untuk sentiasa beribadah kepadanya. Lagi? Satu lagi. Kejar pahala. Untuk kejar pahala yang disediakan dalam bulan Ramadan itu sendiri. Okey. Lailatul Qadar ini Allah tak bagi tahu bila. Kira sebenarnya siapa yang tahu? Nabi datang. Tapi Nabi dilupakan. Jadi ada banyak hadis yang lain. Ada banyak hadis yang lain yang mana Nabi cakap kira fokus 10 malam terakhir. Ada yang kata malam 27, 20. Banyak sangat hadis yang berkenaan dengan malam, bila sebenarnya malam Lailatul Qadar ni. Malam 27, 29. Ada yang kata malam yang ganjil dan sebagainya. Jadi kita tengok, bila Nabi dah cakap Lailatul Qadar ini berada dalam malam yang ganjil je, kita tengok masjid gelap-gelap penuh. Betul? Tapi jadilah kan daripada dapat langsung kan. So maknanya bayangkan kalau bilang satu hari tu je, confirm the rest tak ada. Okay, so kerana apa? Bulan Ramadan ni sendiri, sebenarnya bulan Ramadan ni sendiri je pun dah hebat. Dalam bulan Ramadan, segala amal ibadah kita ini dilipat gandakan 10 kali. Dan bila datangnya malam Lailatul Qadar ini dilipat kali gandakan 1000 selama lebih baik sebenarnya daripada 1000 bulan. So orang kata apa sahajalah kalau kita ni tak, contoh kita ambil yang paling senang sekali, derma. Okey, kalau kita tak buat bulan lain, kita buatlah bulan Ramadan. Sebab kita berderma $1 seolah-olah kita derma $10. So hari-hari tak $1 dekat derma lah kat mana-mana pun tak kisah. Itu perumpamaannya lah kalau kita nak kira secara fizikal. So maknanya semua, even hatta bila baca Quran pun, tak payah Quran di Quran pun sama. Bila kita belajar kalau kita Allah maksudnya saya tak tahu baca Quran, taklah belajar. So dalam kita belajar, setiap huruf, bukan setiap perkataan setiap huruf yang kita sebut itu Allah gandakan 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim je ada berapa huruf? 19, tak salah. Ada 19 huruf. Baca bismillah je dapat 190 pahala. Belum Fatihah penuh. Belum kalau ada tak apa selesai hafal surah Qul Huwallahu Ahad je, tak apa. Bacalah Qul Huwallahu Ahad banyak kali pun. Tak apa. Sebab kita nak ambil keberkatan dalam bulan Ramadan itu sendiri.
Tak semestinya awak kalau baca Quran, contoh siapa saya pandai baca Quran, saya baca khatam satu boleh khatam satu Ramadan. Tapi kalau saya baca tu niat tak betul, tak ikhlas, niat kerana nak menunjuk, nak dapat, nak capai target, lepas tu boleh share dekat orang. Lagi mulia lah orang yang tak tahu baca sangat, hafal sangat, yang boleh baca Qul Huwallahu Ahad ni, dia baca Qul Huwallahu Ahad je sepanjang Ramadan. Lebih mulia orang ni. Kerana Allah tak melihat kepada kuantiti amalan kita, Allah melihat kepada kualiti amalan kita itu sendiri. Okey, yang mana Allah lebih sukakan orang yang sentiasa istiqamah di dalam amalan ibadah. Jadi kalau boleh buat yang sikit tu je lah. Kita istiqamahkan dia. Kita jangan putus asa untuk berhenti buat amalan tersebut. Walaupun nampak tak ada apa-apa di mata orang, jangan kisah dengan pandangan orang. Tapi kerana apa yang kita buat ni, kita nakkan penghargaan daripada Allah SWT. Allah cakap kan, Al-Qadar ini salah satu maknanya penghargaan. So kalau kita buat, moga-moga dan kita bertunggu selumur sih, dapatlah satu hari tu Lailatul Qadar. Kau bayangkan, dalam Ramadan, setiap hari dia $100. Baru $30 ke? Baru $30 lah kalau satu hari $10. $1. Bayangkan, jatuh satu tu, dapat Lailatul Qadar. Daripada $10 tu jadi berapa dolar? Berapa? Saya tak tahulah. Sebab kata 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Kena kira sendiri. Okey? Jadi maknanya kita buat tu dengan harapan, kita buat hari-hari tu dengan harapan semoga dapatlah kita Lailatul Qadar tu semua. Okey? Jadi maksudnya dekat sini kenapa Allah rahsiakan, in fact pernah satu ketika kena sebenarnya banyak hikmah yang kenapa tak bilang. So kalau bilang tapi tak buat kan lagi parah tu. Betul tak? Banyak kalau dah bilang tapi tak nak buat juga. Maknanya seolah-olah ada $1 juta dekat depan mata kita ni, kita bayar je. Balik orang semua balik macam biasa, 1 million tak ada orang kacau. Ya ke? Jadi saya dekat, saya ambil dulu, betul tak? Tapi sebab keberkatan Ramadan tu tak nampak, jadi dibiarkan berlalu begitu saja. So bayangkan kalau Nabi bilang tapi tetap orang tak buat. Pasti ada orang yang takkan buat, betul tak? Tetap orang takkan buat. Dia nampak lagi parah. So ini rahmah yang Allah berikan juga. Tak nak nampak macam seolah kita tinggalkan satu rahmah Allah yang begitu besar. Jadi Allah rahsiakan. Sebab ada satu hadis yang mana kira waktu tu Nabi nak solat dan sebagainya. So Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk kejutkan sahabat yang tengah tidur ni. So bila Nabi suruh Sayyidina Ali kejut untuk dia bangun solat malam. Lalu macam Sayyidina Ali macam pelik lah, cakap asal kau tak suruh jangan dia kan. Nabi boleh suruh, kalau Nabi suruh lagi dengar kot, betul tak? Nabi kan boleh suruh sebab Nabi memang suka ajak kepada kebaikan. Lalu Nabi cakap, kalau aku yang suruh, dia tak nak buat, dia kesian. Kesian pada dia. Sebab seolah-olah dia melanggar ajakan Nabi, seolah-olah melanggar perintah Nabi. Tapi kalau Sayyidina Ali yang suruh, dia tak nak buat, kita macam tak nak apalah, kita bukan Nabi suruh ke. Jadi rahmah. Even Nabi pun ada kan rahmah terhadap para sahabat yang lain. Okey, jadi maknanya dekat sini sebab itu ini adalah salah satu rahmah yang diturunkan. Menariknya dekat sini ada yang kata Lailatul Qadar ini banyaklah, ada sebenarnya banyak pendapat kan, tapi satu pendapat ni ulama ni ada yang kira macam fokus on numbers juga tau. Kenapa kebanyakan kat Singapura pun sama kan, banyak buat khatam Quran semua pada malam. Pada malam bila? Dia ada 10 malam terakhir, tapi satu malam yang paling popular. Malam 27. Betul lah, malam 27. Ulama yang ada kepakaran dalam minang nombor ni, dia kata apa tahu kenapa 27? Kerana Lailatul Qadar disebut berapa kali? 3 kali. Lailatul Qadar ada 9 huruf. 9 huruf. Apa lagi kita sudah tengok 9 kali 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So disebut 3. 9 kali 3 dapat 27. Betul tak betul? Wallahu ta'ala a'lam. Ada juga pendapat yang mengatakan ianya tidak semestinya satu hari pada tiap-tiap tahun. Ianya boleh berubah-ubah. Wallahu ta'ala a'lam.
apa yang kita boleh lakukan adalah pada usia sebaik mungkin 10 malam terakhir ni. Kerana apa juga masyarakat, tapi alhamdulillah sekarang dah banyak sangat perubahan. Kalau dulu 10 malam terakhir makin kurang. Kalau dulu kan kita tengok awal-awal penuh, makin lama makin kurang. Tapi dah beberapa tahun ke belakangan ini, Masya Allah sangat makin nak malam, makin nak hujung ni makin penuh orang. Masa dah ada kesedaran kan, dah ada kesedaran. Mana semua dah prepare awal. Dah prepare awal. Ada pun yang buka bazar, kalau dulu kan ada bazar Ramadan kan. Ada yang memang tutup. Dia memang sampai 20 hari bulan je. 20 Ramadan je. Dia lepas tu dah tutup. Dah fokus. Maksudnya yang 20 hari pertama Ramadan tu dia dah settlekan lah. Dah settle apa sahaja urusan dunia. 10 malam terakhir dia beribadah. Ada yang sampai ambil cuti. Itu memang level lain sikit lah. Sampai ambil cuti sebab apa? Sebab nak qiyam tiap-tiap malam. Kita kena ikut ke? Tidak. Mengikut kepada kemampuan masing-masing. Sebab bila kita buat ni, kita nak, sebab ini bukan ibadah yang wajib, tetapi ibadah yang kalau kita tinggalkan agak rugi. Jadi bila kita nak buat tu, kita nak enjoy. Sebab kalau kita tak enjoy, kita tak akan dapat rasa kemanisan ibadah tu. So bila kita nak buat, kita nak enjoy. So maknanya kita nak kena adapt, nak kena pastikan kita ni in a good health, in a good mind, in a good state of mind untuk kita lakukan. Jadi bila kita enjoy, kita dapat rasakan betapa Allah tu dekat dengan kita. Tapi kalau kita buat sebab you know macam sebab terpaksa, sebab ibadah wajib terpaksa memang kena buat. Tapi ibadah sunnah, you kena cari dekat mana yang you dapat dia punya enjoy. Baru you lakukan sesungguh-sungguhnya. Sebab rugi kalau kita buat ibadah-ibadah yang sebegini, kita buat dalam keadaan yang tidak ikhlas. Kita dapat penat je lah. Dapat penat je. Okay? Jadi itu berkenaan dengan ayat kedua. Selalu Allah dah cakap Allah kami turunkan ini dalam bulan daripada malam Lailatul Qadar. Lalu Allah tanya, kamu tahu tak Lailatul Qadar itu apa? Maksud ayat yang ketiga Allah explain apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu lebih baik, khairun. Ini sini, khairun lebih baik min dari alfi 1000 syahrin bulan. Allah katakan apa? Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita dapat, insya-Allah satu hari kita akan dapat Lailatul Qadar ini, pahala ataupun ganjaran yang diberikan kepada oleh Allah ini bukan 1000 bulannya, tetapi lebih baik. Lebih baik tu berapa? Tak tahu Allah. Kira 1000 bulan ni, kalau kira secara fizikal pun 1000 bulan ni lebih kurang dalam 80 lebih tahun. So maknanya mengikut kepada memang kita punya jangka hayat kan, dalam 60, 70, 80. Kalau lebih sikit umur sampai 100. Betul tak? Tapi rata-rata kita hidup sampai 70, 80-an. Betul tak? Jadi maknanya nak cakap satu malam ni kalau you dapat, you punya ganjaran ni seolah-olah you beribadah selama you hidup. Adakah kita beribadah selama kita hidup? Tak. Kecil mana ada beribadah? Itu dah minus berapa tahun dah. Betul tak? So, sebab apa? Antara sebab penurunan ayat ini juga sebab ada di antara sahabat yang macam mengadu pada Nabi. Macam terasakan macam kita ni hidup tak lama. Sebab umat zaman-zaman dahulu hidup lama kan? Beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Macam kita ni 100 pun tak sampai. Susah nak sampai. So, dia rasakan macam rugi. Kerana lagi contoh macam Bani Israel. Bani Israel adalah umat kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Bani Israel ni macam so-called macam banyak sangat pahala yang orang dia dapat sebab orang hidup lama. So Nabi cakap tak mengapa, kerana kalau kau beribadah sesungguh-sungguhnya, ini adalah keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sebenarnya banyak sangat keistimewaan yang kita dapat berbanding dengan umat-umat yang dahulu. Antaranya ni lah, ada satu malam yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang mana kalau kita lakukan ibadah pada malam tersebut, seolah kita melakukan ibadah sepanjang kita hidup. Walhal benda tu pun kita tak akan dapat achieve sepanjang hidup kita beribadah. Sebab kita pun ada tugasan-tugasan yang lain yang perlu kita lakukan. Kita tak adalah beribadah atau ingat Allah setiap masa. Tapi kalau kita dapat malam tersebut, seolah-olah kita dapat ganjaran selama hidup. Itu kalau satu malam kita dapat. Kita hidup berapa tahun? Contohlah kita dapat hidup selama 20 tahun. Selepas kita balik sampai sekarang ni ada 20 tahun. So kalau 20 tahun, kalau tiap-tiap Ramadan kita berusaha sungguh-sungguhnya,
Kalau tiap-tiap Ramadan tu Allah kurniakan kita Lailatul Qadar, berapa banyak dah kita dapat. Ada 20 live tu. Seolah-olah kita hidup 20 hari lah kan. Sebab kalau satu malam tu seolah-olah sepanjang kita hidup. Okey, jadi begitu. Ini adalah malam yang ganjarannya seumur hidup. Okey, jadi umat Nabi Muhammad adalah yang istimewa walaupun umur kita ini tidak begitu panjang berbanding umat-umat yang dahulu. Jadi 1000 bulan tu adalah perumpamaan kerana Allah kata lebih baik. Jadi berapa banyak? Tak tahu. 1000 bulan ni macam, kalau kita cakap satu benda yang tak masuk akal, cakap saya boleh terbang. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Cakap 1000 tahun pun tak boleh terbang. Contoh macam itu. Perumpamaan. Dia boleh jadi, lebih baik tu boleh jadi 10,000, 100,000, Allah Ta'ala. Tapi nak cerita betapa besarnya Lailatul Qadar ini, yang mana bila kita dapat, Allah akan bagi ganjaran yang terbaik. Okey, yang terbaik. Okey. Lalu seterusnya Allah cakap apa? Allah cakap, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Okey, ni tadi kan saya cakap kan word anzala dengan tanazzala. Okey, kat situ tanazzalullah sama je. Okey, tanazzalul malaika. Allah telah turunkan siapa? Para malaikat. Memang para malaikat itu diturunkan ke muka bumi banyak kali. Sebab banyak urusan kan? Banyak urusan dengan orang-orang yang hidup dekat muka bumi ini. Jadi pada malam tersebut Allah turunkan para malaikat. Warruhu. Warruhu ini siapa? Ruhu ini membawa maksud malaikat Jibril. Kenapa Allah tambah warruhu lagi? Bukan Jibril tu memang malaikat je. Kerana Jibril ini merupakan macam macam cik lah. Dia level pangkat Jibril ni sangat tinggi. Okey, sebab tu dia macam kalau kita jemput orang datang, semua sekalian dijemput hadir dan Perdana Menteri juga akan berada sama kita. Perdana Menteri pun manusia juga kan. Cakap sekalian jemput hadir sudahlah sama-sama manusia. Tapi kerana level yang dia ada, maka disebut. Sama juga macam inilah, level yang Jibril ini merupakan ketua kepada para malaikat, jadi disebut secara khusus. Okey, saya nak share kat sini berkenaan dengan malaikat. Okey, malaikat ini turun kira berebut-rebut, berlanggar-langgar, berebut-rebut untuk turun kepada malam ini kerana malaikat sendiri dapat rasakan keberkatan pada malam tersebut. Okey, malaikat ini secara khusus kan, dia ada banyak department. Kenal-kenal yang kita faham. Malaikat ni ada banyak department. Dia ada 3 kumpulan. Satu, kumpulan malaikat yang hanya berada di sisi Allah. Apa malaikat-malaikat ni buat? Kerjanya adalah berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah setiap masa. Setiap masa dia bertasbih. Itu je. Daripada awal Allah jadikan malaikat sampailah hari kiamat lagi. Kerjanya itu sahaja, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang di sisi Allah yang pertama itu. Yang kedua, yang memegang arasy Allah. Tahu arasy Allah apa? Arasy Allah ni tempat Allah bersemayam. Kalau nak simplify macam tempat Allah berehat, sama tu ada lah. Tak boleh cakap Allah berehat juga. So, tempat Allah punya tempat lah, senang kata tempat Allah. Allah tak alam apa. Okey, ada malaikat yang khusus yang memegang arasy Allah. Okey, yang ketiga adalah malaikat yang ada di sekeliling. Jadi yang pegang, dia ada yang di sekeliling, ada yang berdiri kat bawah. Ini semua malaikat-malaikat ditugaskan untuk berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia ada juga yang kedua adalah malaikat yang ada pada alam ghaib. Alam ghaib ni apa? Ada 4. Yang pertama neraka, syurga, di padang mahsyar nanti, dan di alam kubur. Siapa tahu dan niat siapa malaikat yang jaga neraka? Yalah. Malaikat? Apa? Tak ada lah kan? Ada. Malaikat Malik. Okey, malaikat Malik. So malaikat Malik ni dia akan, misalnya kata malaikat Malik ni koordinator yang jaga neraka. Okey, yang jaga syurga siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan.
Malaikat Ridwan ni akan kira dia ketua yang jaga syurga ni, dia akan menyambut penghuni-penghuni syurga dengan senyuman dan salam. Okey, di padang mahsyar nanti ada malaikat-malaikat yang akan apa tau? Yang akan bawa kita pergi ke buku catatan kita. Kita akan iring manusia-manusia yang ada ni untuk pergi kepada buku catatan. Setiap daripada kita ada buku catatan kan. So ini yang jaga dekat mahsyar. Dan terakhir ni kubur siapa jaga? Malaikat Munkar dan Nakir yang akan soal segala yang akan menyoal kita di dalam alam kubur nanti. Okey, dan yang terakhir sekali, kumpulan ketiga adalah yang kena ditugaskan di muka bumi ini. Itulah kat muka bumi ni ada banyak. Okey, antaranya malaikat Jibril, malaikat maut yang kita secara berbeza kita panggil sebagai malaikat Israel. Okey, malaikat maut ni tugasnya mencabut nyawa manusia. Itu je lah tugasnya. Okey, malaikat Israfil buat apa? Yang meniup sangkakala. Yang menakutkan bila saya belajar tu kan, dia kata malaikat Israfil tugasnya tengah meniup sangkakala, betul. So sekarang ni dia buat apa? Mode standby. Secara simplify, dia tengah dalam mode standby. Allah cakap, Allah bagi arahan. Jadi sebenarnya tu mode standby lah. Awak tahu kalau mode standby kan? Seram tak seram? Kan? Dalam mode standby. So maknanya bila Allah cakap je hari kiamat datang, terus dia akan meniup segala rasa. Terus. Okey, dan kita ni dikenali sebagai umat akhir zaman juga. Okey, dia ada malaikat-malaikat lain, malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni tak di antara 10 malaikat yang kita perlu tahu. Malaikat hafazah ini yang malaikat yang menjaga kita. Yang menjaga kita daripada segala bencana dan sebagainya. Okey. Yang penting malaikat Jibril ni disebut ar-ruh kan di dalam surah ini kan. Kerana memang malaikat Jibril dia disebut ar-ruh ini dan dia ada banyak nama dia. Antaranya yang pertama sekali Ruhul Qudus. Okey, Ruhul Qudus lagi. Kita mulakan daripada yang pertama. Sebab Jibril ni merupakan pemimpin malaikat Allah. Okey, so yang pertama nama dia Ruhul Amri. Okey, dia menerima segala perintah Allah. So kalau Allah ada perintah, Allah akan sampaikan kepada Jibril dulu. Yang kedua, Ruhul Amin. Apa tu? Ruh yang dipercaya. Nak saya tulis ke? Yang pertama, Ruh Amri. Okey. Yang kedua, Ruh Amin. Ruh Amin. Ruh Amin ni maksudnya percaya, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan kalam Allah kepada para anbiya. Maksudnya memberi wahyu lah. Okey. Yang ketiga, Ruh Kudus. Okey, Ruh Kudus. Ruh Kudus ni apa? Ruh yang suci, menempatkan Allah, terjaga daripada syaitan. So maknanya dia kira malaikat Jibril ni adalah Allah. Kita tahu Allah ni maha berkuasa. Okey, Allah maha berkuasa. Tapi Allah jadikan malaikat-malaikat ini sebagai suruhan Allah. Okey, untuk dia bukan tolong Allah lah, tapi sebab Allah ada kuasa kan. Macam contoh kita lah, kita tak payah jauh lah. Kita mak, kita ada anak, betul tak? Kita mak kalau ada anak, apa kita buat? Kita suruh budak tu kerja, betul tak? Sebab kita ada kuasa lah, suruh budak tu kerja. Tapi contoh, kita suruh anak kita ambilkan botol air kat situ. Kita ada kuasa tak sebenarnya? Ada kawan perempuan tak ambil botol air tu? Ada, tapi kita tak nak. Ada anak kan, buat apa? Ambilkan botol air. Contoh macam kita lah, sebenarnya ada kuasa. Jadi buat apa Allah buat sendiri? Allah ada kuasa. So malaikat-malaikat ni lah yang run the show untuk Allah SWT. Okey? Ruh Kudus kira Allah, kira malaikat Jibril ni yang paling utama, yang penjaga di alam tersebut. Lepas itu Ruh Alim. Okey, Ruh Alim ini apa? Ruh Alim ini mengajar ilmu ketuhanan kepada Nabi dan Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya. Nah, Jibril bukan hanya sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, betul? Jibril juga sampaikan wahyu kepada Nabi-Nabi yang lain. Okey, so maknanya antara Nabi dan Allah, malaikat Jibril telah sentiasa begitu. Okey? Dan Ruh Alim maksudnya dia berpengetahuan lah. So maknanya dia yang ajarkan kepada Nabi-Nabi berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang kelima adalah Rasulun Karim. Rasul Karim ni bukan bermakna Rasul dia seorang Rasul. Rasul ini bermaksud pengutus. Kita yang sampaikan bukti mengenai dengan kemuliaan Allah. Okey, mengenai kemuliaan Allah. Dan yang terakhir sekali, An-Namus.
Namus. Ini semua gelaran-gelaran bagi Jibril. Okey, Namus ini dalam hadis dari orang, kalau siapa yang pernah didatangi Namus akan datang padanya kesusahan. Kalau ada orang yang tidak beriman dan sebagainya, hatta kalau kita ingat kisah Nabi di Taif, yang mana Nabi ini dicaci, dimaki, dihina, ditorture oleh para penduduk Taif ketika itu. Malaikat ini sampai nak offer nak terbalikkan bumi. Malaikat yang offer tu adalah malaikat Jibril. So makna malaikat ini bukan hanya boleh datangkan kebaikan, tapi malaikat Jibril ini juga dikenali sebagai yang boleh merosakkan seandainya kita kufur. Okay? So ini adalah siapa malaikat Jibril. Yang paling yang lagi kadang-kadang kita tengok macam malaikat ini adalah ciptaan Allah, yang mana mereka ini tidak diberikan pilihan melainkan taat. Mereka tak ada nafsu. Tak ada nafsu untuk buat kejahatan. Memang mereka dijadikan sebegitu. Dan mereka ini diciptakan daripada cahaya. Okay, daripada nur, daripada cahaya. Tahu tak berapa besar malaikat Jibril ni? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak berapa besar malaikat ni? So, malaikat Jibril ni, malaikat ada sayap, betul atau salah? Betul. Okay, malaikat ada sayap, itu adalah satu perkara yang betul. Tapi adakah dia ada 2 sayap tu je? Tidak. Malaikat Jibril ni, kita cerita sama malaikat Jibril je. Malaikat Jibril ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Okay, 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Dan saya lupa yang sekejap. Dia nak tahu satu ke dia. Itu bentar Kata saya tengah. Okey. Tak salah saya satu sayap malaikat Jibril ni ada 600 lah. 600. Satu sayap Jibril ini boleh menutupi satu bumi. Earth. Kita ni, bumi kita ni. Satu je. Satu. Boleh menutupi seluruh bumi. Bayangkan ada berapa sayap? 600 kanan, 600 kiri. Bayangkan tahu besar malaikat Jibril. Dan adakah malaikat Jibril yang paling besar? Tidak. Ada malaikat yang lebih besar daripada itu. Jibril bukanlah malaikat yang terbesar, tetapi dia adalah chief kepada malaikat. Okey, so bayangkan itu je. Saya dah tanya detail dia tak ada kat sini pula. Satu malaikat Jibril, satu sayap malaikat Jibril meliputi bumi. Bayangkan betapa besar. Dan awak bayangkan betapa Nabi itu berada dalam ketakutan bila terima wahyu yang pertama. Sebab bila wahyu yang pertama, Jibril datang dalam bentuk nasab. Awak bayangkan Nabi waktu itu tengah duduk dekat dalam gua, tengah bertafakur. Jadi tengah duduk diam-diam. Tiba-tiba malaikat datang melakukan peluk Nabi. Awak tak akan jumpa lah kat dalam bilik. Seorang datang siapa, abang, kakak, mak datang peluk, terperanjat lah. Terperanjat kan? Itu orang manusia tu. Ini malaikat yang datang dalam bentuk asal. Wahyu pertama malaikat datang dalam bentuk asal. Datang tutup peluk Nabi, suruh ikhra, suruh baca. Nabi ni tak tahu baca. 3 kali Nabi repeat. Jibril cakap ikhra. Nabi cakap ma qara'tu. Tidaklah aku ini tahu membaca. Jibril repeat lagi ikhra. Ulang lagi Nabi, aku tak tahu baca. Jibril repeat lagi ketiga kali, ikhra. Nabi cakap lagi, aku tak tahu baca. Barulah kali keempat Jibril cakap, ayat yang penuh, 5 ayat tu. So bila dah habis wahyu tu, apa Nabi buat? Nabi lari balik ketakutan, menggigil. Nabi lari balik kepada isterinya siapa? Satu isterinya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi balik terus Khadijah selimutkan. Sebab begitu ketakutan yang amat sangat. Okey? Sebab itulah detik pertama Nabi menjadi seorang Nabi. Nabi pernah dengar aku bersama malaikat sebelum tu? Tak pernah. Okey, itulah first time. Okey, sebayangkan betapa ketakutannya Nabi pada ketika itu. Jadi ini adalah pengorbanan Nabi kepada kita, kepada umat-umatnya. Kerana kalau
Al-Quran itu tidak disampaikan pada Nabi, sampai sekarang ni apa panduan kita? Itu yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu. Mereka diberikan Nabi, lalu mereka mengikut kata Nabi mereka. Bila Nabi itu dah tak ada, apa terjadi kepada umat generasi yang seterusnya? Hilang pada umat. Tapi Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini Masya Allah sangat, sebab kita ada Al-Quran. Dan sebelum kewafatan Nabi, Nabi cakap sekiranya kita pegang kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi, kita tidak akan tersesat. Dan Nabi ini dah berlalu berapa ribu tahun yang lepas, betul tak? Tapi sehingga kini kita ini masih ada panduan hidup. Kalau umat lain dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kita walaupun Nabi tu tak ada secara fizikal, tapi kita tetap berselawat ke atasnya. Kita tetap ada panduan yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, so pada malam itu kan, waktu tanazzalu tu. Tanazzalu, so maknanya apa maksud tanazzalu ni? Turun berkali-kali. So malaikat turun berkali-kali. Roh ni pun, malaikat Jibril pun turun berkali-kali. Fiha, di dalamnya, bi'izni rabbihim. Bi'izni rabbihim ni dengan izin Tuhan mereka. Kenapa ada dengan izin Tuhan mereka ini? Kerana dikatakan malaikat ini memang suka turun kepada bumi. Malaikat ini suka berdamping dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, dengan orang-orang yang sentiasa buat amal ibadah kepada Allah. Malaikat suka. Tapi malaikat tak boleh suka-suka turun kat bumi kecuali dengan izin Allah. Jadi malam tersebut malaikat semua happy sebab Allah kasih izin untuk turun ke muka bumi ini. Okay, apa tugasan yang diberikan? Min kulli amri. Untuk mereka jalankan suruhan Allah tentang semua perkara. Apa maksudnya? Kita tengok poin yang ketiga ni, malaikat jalankan perintah Allah untuk laksanakan permintaan hamba-hambanya. Untuk malaikat-malaikat ini memberi rezeki-rezeki setiap hamba yang telah ditetapkan awalnya di Lauh Mahfuz. Dan juga kena ingat, Lailatul Qadar apabila kita dapat segala doa dimakbulkan. Dan kita dah ada rezeki di Lauh Mahfuz kan? Tapi boleh jadi pada malam tersebut kalau kita beribadah sesungguhnya dan kita dapat malam tersebut, kita ada doa-doa yang sebenarnya tak ada pun, tak tertulis pun sebenarnya kat Lauh Mahfuz. Tapi Allah perkenankan. Allah perkenankan. Itu betapa mulianya dan tingginya derajat pada malam tersebut. Kerana Allah kurniakan, Allah makbulkan apa sahaja permintaan yang kita minta daripada Allah. Macam mana nak tahu dapat ke tidak Lailatul Qadar? Allah Ta'ala alam. Hanya mereka yang dapat saja dapat rasa kenikmatan tersebut. Hanya mereka yang dapat rasa. Kita pun tak tahu pun. Kita tak tahu kita dapat ke tak. Yang tahu hanya Allah. Okay? Tapi apa yang kita boleh buat, kita lakukan seikhlas hati. Jadi maknanya malam itu bukan sahaja Allah turunkan rezeki yang telah ditetapkan kan. Tadi kita baca Qadar kan, malaikat akan bagi apa yang dah ditetapkan, semua bagi plus dengan apa yang kita minta pada malam tersebut. Lalu terakhir sekali Allah tutup dengan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahtera hiya. Hiya ni maksudnya dia, merujuk kepada malam tersebut. Hatta, sehingga matla'i, terbit fajar. Sehingga terbit fajar, terbit matahari. Okey? Maknanya apa? Malam tersebut, letaklah maghrib pukul 7:30, senang. Sampai subuh 5:30, senang. Sepanjang malam ini Allah janjikan salam. Salam ni maksud apa? Ketenangan, kesejahteraan. Allah janjikan malam itu adalah malam yang paling tenang. Malam yang paling tenang, yang mana tak ada sebenarnya ada mufassir yang mentafsirkan apa? Hatta syaitan pun tak boleh kacau malam tersebut. Kira syaitan pun tak ada kuasa untuk menghasut ataupun untuk mengajak kita buat kejahatan pada malam tersebut. Kerana apa? Kerana ini merupakan janji Allah yang mana Allah letakkan di dalam satu surah yang khusus berkenaan dengan Lailatul Qadar tersebut. Maknanya dia sejahtera dan akan terselamat dari segala kejahatan malam tersebut. Tetapi adakah ia selamat selama-lamanya? Tidak. Pada malam tersebut hinggalah matla'il fajar. Sampai saja
terbitnya matahari, maka berakhir sudahlah Lailatul Qadar tersebut. Adakah bermakna amalan ibadah pun kau berhenti? Tidak, kerana kita masih berada dalam bulan Ramadan lagi. Jadi maknanya Allah ceritakan berkenaan dengan Lailatul Qadar ini sebagai motivasi kepada kita untuk berusaha sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan keampunan, bulan kemaafan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang mana dah banyak sangat keistimewaan hatta sehingga ada ibadah yang khusus pada bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu puasa sebulan dan juga solat tarawih. Kata kalau sebenarnya solat malam bulan lain boleh buat tak? Boleh, tapi hanya solat tarawih yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Jadi, tapi dalam kita nak mengejar kepada kebaikan, saya tak tahu kalau muslimah sekalian pernah dengar hadis. Kalau dulu-dulu siap ada poster tau. Malam pertama solat dapat apa? Malam kedua solat dapat apa? Dan nampaklah hadis tersebut itu merupakan hadis palsu. So maknanya jangan tengok. Jadi kalau dulu, dulu saya kecil-kecil, saya siap choose nak malam yang mana. Sebab apa? Kira macam gini. Kalau hadis, satu hadis kan, kadang-kadang kalau buat kebaikannya sedikit, tetapi dia punya ganjarannya berlipat ganda sangat, itu nak check balik hadis tersebut. Sebab memang betul. Satu malam buat dia 8 rakaat minimum dia buat, tapi dengan ganjarannya melebihi segala-galanya. Itu baru 1 malam, kalau 20 malam semua siap senarai lagi. Itu adalah hadis yang sangat panjang yang sebenarnya hadis palsu. Okey, jadi sebenarnya kita tak perlukan hadis tersebut pun sebenarnya. Sebenarnya apa sahaja amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, sekiranya kita lakukan dengan ikhlas hati, ianya akan tetap dipandang oleh Allah. Jangan samakan, ini yang paling penting sekali. Jangan samakan amalan ibadah kita lakukan. Jangan sekali-sekali bandingkan amalan kita dengan amalan orang. Bila kita lakukan tersebut, dia akan menyusahkan diri kita sendiri. Kerana kita lakukan amal ibadah ini, kita lakukan untuk diri sendiri. Dan jangan salah faham, amalan ibadah dalam bulan Ramadan hanyalah solat tarawih ke masjid. Tidak. Sediakan sahur, menjamu orang makan, belanja orang makan, tak masak tapi sediakan makan. Itu semua merupakan ibadah juga. Semua yang kita lakukan, kita buat apa lah, kita basuh baju, kita sapu rumah, kita buatlah kerja seharian, kita pergi kerja. Itu semua adalah ibadah sekiranya kita sandarkan niat itu kerana Allah Ta'ala. Aku pergi kerja ni sebab Allah Ta'ala. Contoh kerja dekat mana? Kat negara kan? Aku pergi di sekolah ni sebab apa? Nak mengajar anak-anak ni. So nak mengajar anak-anak ini mengenai ilmu. Walaupun dia bukanlah ilmu ini tidak semestinya ilmu yang bersangkut paut dengan akhirat. Ajar membaca itu pun satu perkara yang mulia. Itu adalah satu ibadah. Kalau tak tahu baca, macam mana nak faham? Betul lah? So segala pekerjaan itu, apa yang kita lakukan, kita sandarkan niat kita kepada Allah, maka ianya kita akan beroleh kebaikan daripadanya. Dan kita bukan hanya dapat gaji, kita dapat pahala. Jadi orang kata ibadah hacks lah tu. Niat je yang penting. Niat. Akhirnya kita, itu perkara pertama yang kita kena lakukan. Dia macam awal-awal agak susah lah. Agak susah sebab tak biasa kan. Semua nak dengan niat. Tak. Okay, bila kita dah biasakan, kita mulakan itu sebagai step yang pertama. Kita biasakan kita punya niat ni, apa je kita buat kerana Allah. Apa je kita buat, aku masak kerana Allah sebab nak bagi anak makan, kasih ahli keluarga makan, kerana Allah kita masak. Kita nak keluar, bos suruh buat kerja, bukan kerja kita. Tak apa, aku lakukan kerana Allah. Sebab apa, nak lawan tak boleh, kena pecat lah kan. So nak tak kena buat, sandarkan kepada Allah. Semoga-moga extra work yang kita buat ni ada keberkatan dalamnya. So bila ada keberkatan dalam pekerjaan kita, ada keberkatan dalam gaji kita. Bila ada keberkatan dalam gaji kita itu walaupun sedikit tetapi cukup untuk kita, insya-Allah. Okey? Jelas? Ada soalan, maka berakhirlah surah Al-Qadar. Ada soalan? Ada soalan? Tak
Tak ada? Tak ada soalan? Faham semua kan? Kalau faham saya boleh tanya lah. Okey. Jadi insya-Allah apa ni? Semoga-moga ini masih bulan Rajab, kita ada lagi masa untuk prepare diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kalau kita dah boleh mula dari sekarang lah, rajin-rajinkan deposit ataupun rajin-rajin exercise kan nak kena feel nak puasa dan sebagainya kan. So dah kita dah boleh prepare lah, prepare minda, prepare fizikal kita, prepare ibadah kita dan sebagainya. Okey, bagi siapa yang yang boleh baca Al-Quran, bacalah sebanyak mungkin. Kalau tak boleh baca dan buka dengar. Jadi kita orang kata kalau kita masuk untuk lakukan satu perkara ni, kalau kita wujudkan vibe dia, kita akan lebih bersemangat. Betul, kita akan lebih bersemangat. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan ini dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang nak raih keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Lagi kalau nak prepare, beli baju raya, beli sekarang. Beli baju raya beli sekarang. Nak beli kuih raya, nak plan nak buat kuih raya, buat awal-awal. Ataupun kena plan lah. Tak boleh satu hari semua sampai 5 kuih nak buat, tak boleh. Nanti malam penat. Bila penat apa jadi? Rugi. Tak buat tak salah, tapi rugilah. Rugi. Jadi kita nak raih sebanyak mana mungkin pahala untuk kita raih manfaat dalam bulan Ramadan tersebut. Okay? Jadi insya-Allah pada next kali pasal dia. InsyaAllah kita sekarang dah bekerja kan? Dah bekerja. Lagi 15 kan? Hari 14. Hari ni 14 saja. Lagi seminggu lebih kita akan masuk ke Isra Miraj. Okey, pada 27 Rajab. Jadi pada next class insya-Allah kita dah belajar kan pasal penurunan Al-Quran dan Lailatul Qadar ini sebenarnya lebih daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi the next step yang kita nak hayati berkenaan dengan solat itu sendiri. Kerana solat merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah pada Isra dan Miraj. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan masuk dia tak tadabbur surah tapi tadabbur ayat. Boleh ayat berkenaan dengan Isra dan Miraj. Boleh? Boleh insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita tutup sharing kita pada hari ini dengan doa. Selepas kita baca Al-Quran ini doa ya, yang mana berlaku lah. Jadi malah kita menyanyi bersama dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa you pass to the tak datang. I think you can share it. Macam mana nak kan? Tak tahu macam mana nak kan?